أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, alhamdulillah, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siap, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid, serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para tuan guru, asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan umur untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah. Dan juga kita diberikan peluang untuk kembali bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Muhimmah pada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini kita masih muka surat yang kedua, baris yang ketiga dari bawah. Muka surat yang kedua, baris ketiga dari bawah. Dapat no? Baris ketiga dari bawah. Kena kira 1, 2, 3 dari bawah. Dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah tu. Dari bawah jadi baris kedua. Satu, dua, tiga. Macam mana jadi dua? Tapi dapatlah tu kan. Dia kira bawah sekali tu sebaris, atas dia tu baris kedua. Lepas tu yang atas dia tu baris yang ketiga lah. Dan jadi dahaka pula sebab enggan ia berpindah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata oleh Tuan Musannif, dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Maka perbahasan ini masih lagi menceritakan sebab-sebab perbuatan-perbuatan yang boleh jadi derhaka apabila seorang perempuan yang bersuami ini melakukannya. Sebelum ni kita dah cerita dah antara sebab-sebabnya yang boleh jadi derhaka tu, keluar rumah tanpa izin antaranya. Walaupun ke majlis zikir, walaupun ke majlis ilmu yang bukan fardu ain, wajib minta izin. Tetapi dikecualikan kalau majlis ilmu yang fardu ain, tidak wajib minta izin. Bahkan kalau suami itu tidak alim, tidak pakar dalam bidang itu, dia jadi haram kepada suami kalau dia halang
isteri nak pergi mengaji tentang haid dan nifas misalnya, kan? Tapi kalau suami tu alim, dia tahu bab tu, maka dia kena ngajak isteri dia tak boleh keluar rumah dah. Tu. Maka malam ni dia cerita lagi apa dia? Dan jadi derhaka pula sebab enggan ia isteri itu daripada berpindah serta suaminya. Maksudnya apa? Maksudnya isteri ni tak mau. Bila mana si suami ni ajak berpindah, kita duduklah rumah lain. Takkan nak duduk dengan mak abah ya? Maka bukan kata salah duduk dengan mentua ke dengan mak keluarga sendiri. Tapi bila kata suami dia kata jomlah kita sewa rumah ataupun beli rumah duduk di luar, tiba-tiba isteri ni tak mau ikut. Tak mau ikut sebab antaranya dia saja-saja tak mau, ataupun mak si isteri ni mentua lah, tak bagi ikut. Duduklah dengan mak ni, tak sahlah duduk pergi sana. Maka perbuatan itu enggan ni tak mau, maka dikira sebagai berdosa, jadi derhaka sebab enggan berpindah bersama suaminya. Sebab itu ibu bapa ni kena fahamlah, jangan duk tebang kata mu kena ikut cakap mak sebab mak hak lahirkan mu. Jenuh lagu tu. Saya cerita dah sebelum ni kan. Kalau kata bila dah nikah, maka suami dia kena dahulukan. Bukan bermaksud kena buang terus mak ayah, tetapi nak dibandingkan keutamaan hak suami itu. Bila bertembung, kena dahulukan hak suami. Maka tak timbullah soal nak jadi anak derhaka kalau pindah rumah. Ibu ayah ni tak bolehlah main sentimen anak derhaka. Mu kalau pindah juga derhaka, tak boleh. Sebab memang ada kisah suami isteri ni duduk berjauhan sebab suami ajak isteri pindah, isteri tak boh. Bila duduk dengan mak dia sendiri, maka mak ayah kira berdosa, haram. Sebab apa? Sebab simpan anak dalam rumah, sedangkan anak itu aula, lebih utama hak dia kepada suami dia, tetapi dia simpan anak di rumah, tak mau. Sebab rindulah, duduk jauh tak boleh lagi, mak teriak lah. Kalau kata tak mau bagi duduk jauh, tak usah bagi menikah. Tu cerita dia, kan? Tiba-tiba dah bagi menikah, akad nikah selesai, tak boleh beri anak ikut suami, hak ni tak kena. Mak ayah selama mana duk simpan anak dia di rumah, maka selama itulah berdosa. Bila kata di sini kata derhaka kepada suami, maksud dia automatik derhaka kepada Allah. Bila kata derhaka kepada Allah, berdosa. Dosa di sini, dosa yang amat besar. Hak kita baca dah ayat lepas. Nampak tak? Jangan duk rasa tak apa. Suami boleh ajak isteri tu pindah, tak ada masalah. Nak duk di mana pun. Kalau nak duk dengan mentua ke apa ke, atas budi bicara suami lah. Kalau dia nak duduk di luar, mak ayah tak boleh larang. Isteri ni saja-saja tak boleh ikut, tak boleh juga. Dan kata orang lama lagi, yang kata enggan berpindah ni termasuklah kalau suami dia ajak bermusafir, dia tak mau ikut. Yang hari ni kita pergi Bukit Bunga, beli kopok leko kan, gerik dekat dengan Bukit Bunga, tempat beli belah kita lah situ. Tiba-tiba tak boleh ikut. Buat apa? Nak tengok drama kat kita lepas. Saja-saja tak boleh ikut, maka haram. Bila suami ajak musafir, tak ada apa-apa keuzuran yang syar'i, kepayahan yang dimaafkan, tak ada apa-apa. Koklah kata demam ke, tak larat ke, pening kepala, tu cerita lain lah. Ni tak. Sebab apa? Nak bersembang dengan kawan ni saat tak boleh ikut. Tengok TV saat kita lepas episod ni, tak boleh ikut. Maka bila tak mau ikut suami bermusafir, maka dikira derhaka kepada suami, berdosa besar. Sebab itu orang perempuan bila nak nikah kena tahu benda ni. Jangan kata seronok nak nikah. Memanglah seronok menikah, tapi tanggungjawab dia, hak dia kena tahu. Yang mungkin kadang-kadang tu dia rasa tak apa kot. Bukan tak apa, kena tahu.
Hak ada anak, hak tak menikah lagi, pesan molek-molek kepada anak-anak. Tu yang maksud kata apa? Enggan berpindah. Hak kata jadi derhaka sebab enggan berpindah tu termasuklah bila suami ajak bermusafir ke satu-satu tempat, dia tak boleh ikut. Cuma kata ulama, bila kita nak ajak berpindah rumah lah, suami bila dah menikah, dia memang ada dah rumah sebelum kahwin tu, memang ada dah rumah sewa contohnya, ataupun beli ke. Cuma kata ulama, kalau nak ajak pindah, suami isteri nak ajak pindah, pastikan tempat itu aman daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Contohnya tiba-tiba ajak pindah, duduk sekali dengan serumah dengan kawan-kawan dia zaman bujang dulu kan, kerja di bandar ni, duduk ramai-ramai. Saya biasa duduk ramai-ramai dengan kawan masa tak kahwin lagi di Shah Alam dulu. Tiba-tiba bila dah nak pindah, ajak duduk sekali, ada geng-geng laki hak ni. Benda ini tidak menyenangkan isteri, maka tak boleh ajak isteri ke situ. Jadi isteri kalau dia rasa tak boleh ikut, maka tidak berdosa. Sebab maskan, tempat tinggal dia itu tidak selamat pun. Sebab penuh dengan orang lelaki lain. Mana boleh. Kan? Ataupun tempat yang dia nak ajak dia nak ajak pindah itu, ada perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Contoh, dia ajak balik kampung. Dia kata, kita balik kampung dia, lama dah tak klik kampung ni, jom kita klik. Tiba-tiba ada di rumah di kampung tu, ada seorang ipar ke, menakan ke, hak jenis mulut jahat ni. Isteri balik, dia kira nak kata kat isteri kawan tu ya. Contoh kalau kata ipar, dia nak kira nak kata kat adik ipar dia ya. Maka si isteri ni bila balik, orang panggil apa? Makan hati. Ni, layan ayak mata dalam bilik, duk kena kata. Maka bila bawa ke tempat yang boleh berlaku pergaduhan, yang isteri dia tak boleh duduk. Kalau duduk ya, adalah benda yang menyakitkan hati isteri, maka tak apa, tak ikut pun. Maka suami dia kena faham lah. Ada juga jenis ipar duai, hak tak suka ni, kena jaga. Maka bukan semualah kata kena ikut. Wajib ikut, tengok keadaan. Hak mana boleh ikut, wajib ikut. Hak mana tak boleh, kalau kata tak mau ikut, dibenarkan. Sebab tu kena faham. Kadang-kadang dia nak jaga hati keluarga, tapi hati suami hati isteri tak mau jaga. Tak boleh juga. Kan? Memanglah kita kata tu adik-beradik kita, tapi kalau dah setiap kali duk jumpa, kira duk kata kat isteri sendiri, kita kena jaga hati isteri sama. Kan? Jadi kalau nak bawa balik isteri ke tempat yang ada lagu tu, jangan bawa balik. Isteri pun tak ikut pun tak apa. Tu. Tapi hak ni yang kata derhaka ni sebab enggan saja-saja. Tu. Satu lagi, suami ni dia kena bertolak ansur. Yang kata-kata ajak berpindah ni, dia kena bertolak ansur. Memanglah isteri wajib ikut suami berpindah rumah, tetapi bila mana tolak ansur ni, contohnya suami kerja di Al-Ustaz, isteri kerja di Penang. Ketika itu nak sewa rumah ataupun nak ada rumah di mana? Di Al-Ustaz ke di Penang? Sungai Petani hak paling dekat lah. Sebab Sungai Petani dengan Penang ni hak paling dekat, sebelah ya. Al-Ustaz tu nak kata jauh pun tak jauh, highway sat ya. Tapi kalau nak dibandingkan, maksudnya kita bertolak ansur lagu mana, bukanlah Penang betul-betul, tetapi ambillah tempat yang isteri dekat lagi. Contohnya Sungai Petani. Contohnya isteri mengajak di Penang, sewa rumah ataupun beli rumah di Sungai Petani. Biarlah suami tu berulang jauh sikit Al-Ustaz, takkan nak biar isteri tu hak berulang jauh kan? Maka kena faham lah, jangan duk ikut kuasa veto. Kena kita duduk di Al-Ustaz juga lah, suami kerja di Al-Ustaz, isteri kerja di Penang, isteri dia hak berulang jauh ya. Dia jalan kaki pun sampai dah ke tempat kerja. Gamak lah lagu tu kan. Kena faham mulai, kena pandai lah bertolak ansur. Jangan duk tebang kata kena ikut juga aku ni suamimu kan. Tak boleh lah. Kena pandai. Habis.
Dan derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Dan kata Tuan Musannif lagi, dan derhaka pula sebab menyelak ia si isteri itu akan pintu. Menyelak bukan menyelak. Walaupun eja tu boleh baca menyelak, tetapi murad kat sini menyelak. Menyelak ni apa dia? Selak pintu. Kunci pintu, penyelak. Kita rumah kita kan pintu kan dia ada penyelak dia. Ni bahasa kampung lah. Belah Ipoh panggil selak ke cikgu? Sama ke? Patut boleh duduk kot ni deh. Selak pintu. Jadi derhaka sebab apa? Sebab selak pintu lah. Ketika menghendak masuk, nampak dia kata apa? Bukan kata saja-saja setiap masa selok pintu tu salah, tetapi dia kata ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Hak kata salah jadi derhaka tu sebab apa? Sebab bila dia selok pintu, kunci pintu tu, sama ada kunci pintu bilik ataupun pintu rumah, ketika menghendak suami dia tu nak masuk kepada dia, berhajat kepada dia. Dia selok pintu ni saja-saja. Suami dia si isteri ni pesan kat suami dia, abang balik kerja saat gini tolong singgah kedai burger beli burger special, teringin pula makan burger. Yang suami balik kerja dalam jam lah, kereta jam lah, sangkut jam, lupa nak beli burger tu. Sampai sampai rumah bagi tahu kat isteri, terlupa. Isteri ni kuat merajuk pula, kunci pintu bilik. Maka tak boleh. Dengan alasan konon-konon merajuk, suami lupa beli burger, kunci pintu bilik. Tak boleh. Itu perasaan kita je, bukannya dari segi syarak pun. Sebab manusia punya hati ni, bila kita memang kita ada mudah terasa hati, tapi syaitan ketika itu nampak benda yang boleh jadi derhaka, dia suruh cucuk lagi syaitan. Maka isteri ni jadi geram, tak beli burger, kunci pintu bilik. Suami nak masuk, berhajat kepada dia, berkehendak kepada dia, tapi tak mau bagi masuk, maka dikira sebagai derhaka. Kunci pintu bilik. Jangan dia buat main. Mungkin kita nampak biasa je, tapi derhaka kepada suami dengan sebab menyelak pintu. Tapi itulah saya kata, bukan semua keadaan tu tak boleh selak. Waktu biasa suami pergi kerja, tak apalah kunci pintu bilik ke, apatah lagi kunci pintu rumah. Lebih-lebih lagi lah, sebab rumah tak ada orang kan, tak ada orang lain, maka wajiblah pintu tu kunci. Lagi tak pasal-pasal orang tak dikenali masuk. Waktu biasa tu tak apa, suami tak ada di rumah ni, bila suami berhajat, berkehendak kepada dia, maka bila dia kunci pintu, berdosa. Tak ada, bukanlah kata maksudnya haram mutlak. Kunci pintu bilik haram, tak. Dia ada keadaan. Duduk saja-saja, suami tak ada kunci, tak ada masalah. Ataupun kunci pintu bilik sebab mahar mas kahwin tak bagi lagi. Boleh ke? Kan? Akad nikah tadi hutang. Kan? Hutang. Bukan tunai, hutang. Maka kena bayar dululah. Nak mendatangi isteri, wajib bayar mahar dulu. Maksudnya, isteri ada hak lah. Dia kata, abang kena bagi dah mas kahwin. Kan? Itu tak apa. Tak mau bagi. Tak mau bagi masuk bilik sebab tak bagi lagi mas kahwin. Bukan hantaran, hantaran lain. Hantaran tu lain, mas kahwin, mahar, hak wajib tu. Hak tu tak apa. Tak mau bagi suami masuk, kata kena bagi dulu. Tu tak apa. Ataupun kunci pintu bilik sebab duk main kerja-kerja, tu tak apa. Main ciligan, orang Kedah kata main ciligan. Tak apa, hak tu kunci pintu bilik, main nyorok-nyorok. Sama-sama laki bini. Sebab sunat main kerja-kerja dalam rumah. Kalau rumah tu besar, boleh main futsal dua-dua orang. Disunatkan main. Tapi rumah sendirilah. Jangan rumah mentua duk main pula. Kan? Malu kat mentua lah. Mereka pun tengok rasa lain kan.
Jadi tak apa, jenis kunci pintu bilik sebab main-main ni, tu tak apa, main nyorok-nyorok, aci nyorok. Kira 1 2 3 cari isteri duduk di mana. Tu tak apalah. Habis. Dan kata tu musannif lagi, dan derhaka pula sebab mintanya akan tolaknya. Mintanya tu dia tulis apa tu, mintaan kan. Dia boleh baca mintanya. Dan derhaka pula sebab mintanya akan tolaknya. Kata tu musannif, boleh jadi derhaka juga. Sebab apa? Sebab isteri ni minta tolak, minta cerai. Duk tak duk, kan? Merajuk burger, tak beli burger, minta cerai. Hak ni lagi teruk. Minta cerai saja-saja ni diharamkan. Berdosa besar bagi seorang isteri merajuk sebab hati tu. Kadang-kadang benda kecil, ialah memanglah ada makan hati. Tapi sebab benda kecil, ikut perasaan, ikut nafsu dia. Nak marah punya pasal, minta tolak, minta cerai kepada suami dia, haram. Sebab tidak ada sebab yang munasabah pun hang nak minta cerai dengan suami. Ini secara asasnya memang tak boleh saja-saja. Betul lagi sebab minat kat orang lain pula, hak ni lagi teruk. Suruh suami dia cerai sebab dah suka kat orang lain, hak ni lagi masalah. Cuma dalam syarak ini bukanlah kata tak boleh langsung minta cerai. Ada tempat-tempat keadaan yang dibenarkan, yang disebut sebagai minta fasakh tu kan. Minta fasakh, pembubaran perkahwinan oleh hakim. Hakim ada kuasa, bila dengar satu-satu kes ni, puas hati apa semua, jatuh hukum, maka hakim membubarkan perkahwinan tersebut. Ada sebab, ada. Bukan kata tak boleh langsung. Antaranya yang dibolehkan lah. Suami tu meninggalkan kewajipan dia sebagai suami, tak bagi nafkah. Belanja, sama ada nafkah zahir ke, nafkah batin ke, tak bagi. Dalam tempoh berapa bulan. Ataupun suami tu ada penyakit berjangkit, antaranya AIDS, HIV, kusta, penyakit kulit ni, ataupun ada penyakit yang lain, mati pucuk. Kalau kata suami dia mati pucuk, isteri ada hak untuk minta fasakh. Sebab suami tak boleh nak bagi apa yang dia nak. Bukan orang lelaki je kira hak nak, orang perempuan pun dia ada keinginan. Tiba-tiba suami tak boleh bagi sebab mati pucuk penyakit, maka dibolehkan minta fasakh. Ataupun suami dia zalimi dia, duk tak duk pitibai dia, pukul dia, mengasari dia, menzalimi dia. Suami ni tek dadah, tek ketum, meninggalkan kewajipan tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Ni antara sebab-sebab dia. Ada lagi dalam kes mahkamah, dia ada sebab-sebab dia. Tapi ni antaranya. Suami ada sebab dia, baru dibolehkan mengadu kat hakim. Hakim boleh bubarkan perkahwinan. Tu. Tapi duk saja-saja minta tolak, haram. Tidak ada sebab yang dibolehkan, tiba-tiba minta. Nak marah benda sikit, ikut perasaan, syaitan main hasut pula. Kira nak minta cerai. Tak boleh tu, habis. Kau dah 8-4 minit. Kata tuan musannif lagi, dan derhaka pula sebab masam mukanya, kemudian daripada bersihnya. Kata tuan musannif lagi, sebab yang boleh jadi derhaka tu lagi. Sebab apa? Sebab masam mukanya. Maksudnya apa? Bermasam muka. Kepada siapa? Kepada suami lah. Kemudian daripada bersihnya. Jadi tuan musannif dia kaitkan dengan kemudian daripada bersihnya. Maksudnya apa? Maksudnya tak boleh masam muka selepas suci daripada bersihnya. Hak kata dhabit, kata bersihnya tu, kata ulama, bersih daripada haid dan juga nifas.
Dhabit kata bersih. Maksudnya derhaka pula sebab masa mukanya isteri ni masa muka, kemudian daripada bersih, iaitu bersih daripada haid dan nifas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ketika suami isteri itu datang haid, datang bulan, maka dia diharuskan kalau kata bermasa muka dengan suami. Sebab secara secara perubatannya, emosi ataupun dia punya fikiran boleh terganggu kan, sebab berlakunya proses tu, datang bulan tu menyebabkan dia emosi cepat, kadang-kadang rasa nak marah, duk tak duk tiba-tiba nak marah kan. Maka kita tahulah situasi dia lagu tu. Maka kadang-kadang muka dia, kening dia berkerut, duk tak duk masam muka. Suami bila tengok rasa juga pasal apa masam kat aku, tapi bila dia faham, oh isteri aku ni telekung sidai ya, betul je aku. Telekung sembahyang sidai tahu dah, tak boleh sembahyang kan. Datang bulan, maka dia masam muka diharuskan oleh syarak, boleh masam muka. Sebab syarak ni dia memahami wanita di saat datangnya bulan, emosi terganggu, dia rasa kemurungan, kadang-kadang depresi kan. Orang perempuan ni dia tak boleh, maka fahamlah seorang suami ni kalau masa muka isteri dia tu ketika datang haid, dibolehkan, jangan duk marahlah, kena faham keadaan dia. Antara sebab lain kata ulama, di masa muka ketika datang haid tu, ulama mengatakan bahawa, dan kalau moleknya memang kena masa muka lah suami kalau isteri ni ketika haid. Sebab ada suami yang dia tak boleh tengok isteri dia ni senyum. Dia pantang tengok suami isteri dia senyum dia main syekh. Cikgu tahu. Dah, memanglah kadang-kadang kita rasa benda tu lawak kan. Tapi ulama sebut dah, tahu dah. Ada suami ketika datang haid isteri dia tak boleh tengok isteri dia senyum. Senyum yang manis, menawan, menarik hati, tertarik apa semua. Maka bila kata suami ni nampak isteri dia lagu tu, membuatkan suami ni dia main syekh. Bila main syekh, nak mendatangi isteri ketika datang haid tak boleh. Maka dibolehkan masa muka ketika haid tu. Tapi selepas daripada suci daripada haid, suci daripada nifas, maka tak boleh masam muka. Kalau nak masam muka, rasa nak marah pun, biarlah suami keluar rumah, pergi kerja ke, pergi mana ke, marahlah anak ayam ke, kalau belah ayam. Jangan tunjuk masam muka depan suami. Tapi kalau dia sejak lahir, isteri ni muka masam, tak apalah. Memang dia sejak lahir, suami dia pun tahu dah, isteri aku ni sebelum kahwin pun tahu dah, muka macam tu lah, berkerut je kening, tak apa, hak tu tak apa. Sebab memang jenis masam muka dah kan, hak tu tak apa. Tapi hak ni nak cerita kata apa, waktu duk waisya biasa, okey, tiba-tiba duk tak duk, haid pun tak datang, tak ada nifas pun kata, tiba-tiba masam muka, maka itu tidak dibenarkan. Jadi derhaka masam muka selepas daripada bersihnya. Faham nah? Cikgu faham juga no? Tu habis. Tu maksud dia tu. Habis. Pukul apa? 8. Dah lagi. Kita sambung lagi no. Ni kira laju ni cikgu. Laju no. Kata tu musannif lagi, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Kata tu musannif, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka sebab bagi neraka itulah. Bila kata derhaka jadi sebab boleh masuk neraka tu. Jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut dalam kitab fiqh. Maksudnya kalau kata nak cari lagi perbuatan, kelakuan, sebab-sebab yang boleh perempuan ni jadi derhaka, dia ada bincangkan dalam kitab fiqh yang khusus tentang benda tu. Sebab kita ni kita hidup kita ni dia ada empat kategori besar. Kita punya
kehidupan kita ni, ibadat kita, amalan kita ni. Dalam kitab fiqh, dia ada perbahasan, kitab besar lah. Nah, dia ada perbahasan tentang bab fiqh ibadah. Yang pertama, dia akan bahaskan tentang fiqh ibadat. Hak tu yang bab bersuci, bab taharah, bab solat, kan? Itu termasuk dalam fiqh ibadat. Yang kedua, fiqh muamalat, tentang urusan jual beli. Tentang urusan jual beli. Cerita lebih detail. Yang kita tahu jual beli biasa-biasa, hak mendalam. Macam mana yang kata riba tu lagu mana? Kita tahulah riba tu haram. Tapi jual beli lagu mana? Hak boleh jadi riba dan sebagainya tu. Mungkin kita tak tahu. Duduk dalam fiqh muamalat. Yang ketiga, fiqh munakahat. Hak ni fiqh munakahat, duk cerita bab ni, nikah kahwin ni, apa semua ni. Bab kahwin ni. Yang keempat, fiqh jinayat. Fiqh tentang hukum hakam jinayah dalam Islam. Hudud ke, ta'zir ke, qisas ke, diat dan sebagainya, duduk dalam fiqh jinayat. Dalam kita punya kehidupan beragama kita. Jadi, bukan semua kitab fiqh cerita empat-empat tu. Kita mengaji kitab Muniyatul Musalli, cerita bab sembahyang. Mana ada cerita bab had tu dah. Kalau nak cari kitab Jawi yang cerita empat-empat kategori bahagian ni, kitab Jawi antara yang ceritanya kitab Matla'ul Badrain. Kitab Matla'ul Badrain itu kitab Jawi, tapi ibarat perbahasan dia sangat tinggi. Dia kena betul-betul berguru. Sebab kitab Matla' itu dia ambil daripada kitab-kitab besar Arab. Antaranya Fathul Wahhab. Itu kitab-kitab besar Arab. Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibarat dia cukup tinggi. Kita nak faham gitu tak boleh. Tapi dalam kitab Jawi antaranya Matla'ul Badrain ada cerita daripada fiqh ibadat, muamalat, munakahat, jinayat tu ada cerita. Jadi kat sini dia kata kalau nak cari lagi hukum dia benar tu semua, boleh tengok dalam kitab fiqh. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, kadang-kadang dia nak suruh kita pergi ke perbahasan yang lebih dalam. Dia kata boleh tengok di dalam kitab yang panjang-panjang. Bukan kitab tu panjang, tapi panjang tu nisbah kepada perbahasan. Mungkin berjilid-jilid, ada banyak jilid. Bukan nisbah kepada bentuk dia, kitab tu panjang. Tu, habis. Kita baca sikit lagi. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Apa maksud dia? Kata Musannif, maka manakala berbuat oleh perempuan tu, kalau perempuan tu buat sesuatu daripada yang tersebut itu, yang tersebut mana? Isteri yang buat perbuatan derhaka kepada suami itulah. Dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun. Satu lahzah ni sekejap sangat. Lahzah ini sekelip mata, sekejap. Orang Arab kalau dia nak suruh kita tunggu Ustaz, lahzah. Lahzah maksudnya tunggu sekejap. Ini isyarat lah. Arab, kalau Arab Mesir lah, kalau Arab negara lain saya tak tahu. Arab Mesir kalau nak suruh tunggu sekejap, istana syuaya, itu bahasa Mesir lah. Kalau bahasa baku dia lahzatan. Istana syuaya itu bahasa Arab Mesir, negara dia. Macam kita bahasa Greek lah, kan? Ada bahasa pasar dia. Maka yang kata perempuan ni, hak kata boleh jadi derhaka ni, dia kata kalau buat benda tu sekejap sekalipun. Bukan kata tunggu banyak hari baru dinamakan derhaka. Tapi bila kita buat, walaupun satu lahzah sekalipun, sekelip mata, sekejap sangatlah satu lahzah ni, kan? Nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Dengan sebab derhaka dia tu walaupun sekejap. Tiba-tiba tinggi suara kepada suami. Tinggi suara bukan lama pun. Tinggi suara kepada suami, derhaka lah.
sekejap ya, maka kata ulama tiada wajib atas suami dia memberikan nafkah isterinya itu pada hari itu. Maksudnya apa? Pada hari itu tak wajib. Kalau kata contohlah kebiasaannya tengah hari satgi suami dia belilah benda makan kan, tapi oleh kerana derhaka ni, tadi ni tinggi suara ni, maka pada tengah hari itu tak ada makan, malam tu tak ada makan untuk si isteri sebab derhaka. Ataupun contohnya suami ni akan bagi satu hari dia bagi RM50 kepada isteri dia sebagai nafkah harian. Sebagai nafkah harian, maka dengan sebab derhaka tak wajib bagi. Jadi kalau isteri, kalau dia nak pergi mengadu kat mahkamah, kat hakim pun, maka tak dikira sebagai suami ni tak dikira sebagai meninggalkan tanggungjawab, sebab dia dikira isteri tu dikira nusyuz, dia ada hukuman dia. Bila sebut kata derhaka, suami nak hukum, antaranya syarak kata tak wajib bagi nafkah pada hari itu. Sebab dalam Islam ni pun, dalam Quran pun Allah Ta'ala ada ajar para suami ni bagaimana cara nak mendidik isterinya. Antaranya Allah Ta'ala kata apa? Wallati takhafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna. Allah Ta'ala kata apa? Dan perempuan-perempuan yang, maksudnya isteri lah, yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Ini step yang pertama, fa'idhuhunna. Allah Ta'ala kata apa? Kalau hampa risau sangat isteri hampa ni akan jadi derhaka, Allah Ta'ala bagi cara-cara dia. Step yang pertama, fa'idhuhunna, nasihatlah mereka. Nasihat, tak makan saman. Allah Ta'ala kata apa? Wahjuruhunna fil madaji'. Allah Ta'ala kata apa? Jika mereka masih berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Nasihat-nasihat tak boleh dengar, tak boleh ikut, maka Allah Ta'ala kata apa? Wahjuruhunna fil madaji'. Asingkan, pulaukan. Maksudnya tiap-tiap malam tidur sekali. Malam ni suami dia kata tidur dalam bilik, saya nak tidur di luar. Suami yang tidur di luar kan, terbalik pula. Maksudnya apa? Bila asingkan pulau tu, maksudnya isteri ni bila dia rasa lah, kalau dia betul-betul sayang kat suami dia, dia nak ikut cakap suami dia, kadang-kadang tersalah perbuatan. Bila dia asingkan tempat tidur, dia akan rasa lain, cikgu. Dia akan rasa lain. Isteri ni akan rasa lain. Selalu tidur dengan suami, tiba-tiba malam ni tak tidur. Suami tidur di luar, di balkoni ke, di berenda ke, kan? Maka dia akan rasa lain, timbul keinsafan. Tiba-tiba tak insaf agak. Ada cikgu. Dia tengok dekat tingkap tu, biar lagi dia. Kan? Tak boleh lah macam tu. Antara nak bagi timbul keinsafan tu, bila dia asingkan tempat tidur, maka dia akan rasa lain macam lah. Suami tak tidur sekali kan. Tu. Dan kata Allah Ta'ala lagi, kalau kata mereka ini masih degil, wadribuhunna, maka Allah Ta'ala kata apa? Pukullah mereka dengan pukulan yang ringan bertujuan mengajar. Bila kata pukul tu macam mana? Pukulan yang ringan tujuan mengajar. Ambil kain lah kan, kain gulung-gulung sikit, kain tola, bukan kain tola, kain basah tu. Kain basah tu tarik yang tu sakit tu. Buat gulung-gulung sikit lah, lepas tu boh belakang tu sikit, tujuan mengajar. Jangan duk handah dengan paik getah, tali pinggang askar. Anak-anak askar tak apalah, biasa merasa. Tak boleh lah. Maksudnya tak boleh penyangkut baju dengan rotan ke apa. Tu tujuan nak bagi mati, bukan nak mengajar. Maka dengan cara mengajar, pukul lah sikit. Dia berasa lain lah, sampai hati abang buat saya. Tu baru sikit. Dia rasa lain. Maka mungkin timbul keinsafan. Tapi kalau tak insaf agak, tak tahu. Cikgu tak apa. Okey, baik. Habis. Dah masuk ni dah. Kes kita sambung sikit lagi ni. Tak wajib bagi nafkah. Maka dia tak boleh cah kata abang dah meninggalkan tanggungjawab. Tak boleh, dia tak boleh cah. Sebab kamu tu derhaka, kan?
Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Kata tu musannif lagi, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya. Maksudnya suami ni tak wajib bagi pakaian kepada isteri pada fasal itu, pada bab itu, ataupun juga boleh dengan maksud pada musim itu. Sebab antara nafkah yang wajib bagi suami ni menyediakan pakaian. Tapi setahun tu 2 pasang ya. Tak wajib bagi setiap bulan bagi, tak wajib. Yang bagi wajib sediakan setahun, satu musim tu 2 pasang ataupun 2 helai. Itu wajib. Adapun nak bagi tiap-tiap bulan ke ataupun hadiah birthday ke, tu atas tu cerita lain. Tu nak atas apa nak bagi tu cerita lain, nak hadiah apa. Tapi yang kata wajib pakaian setahun 2 pasang. Maka kalau kata dengan sebab derhaka itu, maka tak bagi tahun ni baju raya tak ada misalnya. Kan? Tak ada baju raya sebab apa? Derhaka misalnya. Tu. Sebab itulah syarak ini, bila suami isteri derhaka kepada suami, dia bercerita, asing tempat tidur, tak bagi nafkah, itu antaranya yang dibenarkan. Tak boleh sesekali halau terus isteri keluar daripada rumah. Selagi mana dia tu, maknanya dia tu isteri, tak boleh kata dengan sebab derhaka malam ni tidur di bayang tu, tak boleh. Sebab apa? Sebab tempat tinggal ni wajib disediakan oleh suami, maka dia tak boleh halau isteri dia keluar walaupun isteri dia tu buat benda yang salah. Tu. Habis. Kita dah masuk dah, kita berhenti dekat tu dululah. Boleh kan cikgu deh? InsyaAllah kita bila-bila lah waktu yang ada, kita sambung lagi. Kemudian kata thumma qala, kemudian kata, dan tiada pula wajib gilirannya, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Kalau melawak lebih kurang cikgu melawak lebih kurang InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldan 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.